Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Stadium RTM dimulakan dengan tenis pusingan akhir WTA. Pemain nombor 1 dunia Aryna Sabalenka tepati ramalan mara ke separuh akhir kejuaraan. Dia menundukkan pilihan keempat dari Itali, Jasmine Paolini 6-3, 7-5 dalam aksi di Riyadh, Arab Saudi. Kemenangan itu bermakna Sabalenka mengekalkan rekod tanpa kalah dalam kumpulan round robin ungu. Atlet berusia 26 tahun itu semakin hampir mengekalkan ranking dunianya. Penentunya jika dia menang ke atas Elina Rybakina pada perlawanan terakhir kumpulan atau kekalahan pesaingnya Iga Swiatek. Dalam satu lagi aksi menyaksikan Zheng Qingwen dari China turut mengesahkan slot ke separuh akhir selepas mengatasi Rybakina. Dia terpaksa berhempas pulas sebelum mencatat kemenangan 7-6, 3-6 dan 6-1. Penerjun negara Nur Dabita Sabri terbuka untuk berpasangan dengan Gabriel Gilbert Daim pada mana-mana kejohanan atau tamasya sukan selepas ini. Atlet berusia 25 tahun itu akui beliau senang bekerjasama dengan Gabriel dan saling membantu antara satu sama lain di dalam kejohanan ataupun sesi latihan sebelum ini. Saya sangat berpuas hati dan gembira yang kita orang dapat habiskan competition ni seperti yang dirancang. Kalau ada mix, saya okey, saya happy je nak singkung dengan Gap sebab senang. Kita orang masing-masing lead dan tolong masing-masing lah. Terdahulu, Nur Dabita mengungguli acara 3 meter papan anjal seirama campuran bersama Gabriel pada kejohanan terjun terbuka Malaysia, sekaligus melengkapkan emas hat-tricknya pada kejohanan berkenaan. Mereka mengutip 242.1 mata untuk merangkul emas, mengetepikan cabaran gandingan Indonesia Aldin Shah Putra Rafi, Gladys Larissa Garina yang meraih perak. Manakala gangsa diraih Max Lee, Alicia Lim dari Singapura. Sementara itu, skuad terjun negara muncul juara keseluruhan kejohanan terbuka Malaysia 2024. Penganjuran edisi kedua itu menyaksikan Malaysia meraih 7 pingat emas dan 3 perak. Ia diikuti New Zealand yang meraih 2 emas, manakala Hong Kong di tempat ketiga dengan 1 emas, 1 perak dan 1 gangsa. Antara yang menuai emas, Datuk Pandalila Rinong dan Enrique McCartney Harold, gandingan Gelson Jabilin, Bertrand Rodriguez, termasuk Nur Dabita bersama Gilbert dan satu lagi pasangannya, Ke Ying Ong. Kejohanan kali ini disertai 8 negara, Malaysia, New Zealand, Hong Kong, Jepun, Singapura, Filipina, Indonesia dan Taiwan. Baik, menjelang trofi juara-juara Asia ACT Wanita 2024 yang bermula 11 November ini di Rajir, India, pasukan hoki wanita kebangsaan telah menjalani persiapan dengan latihan berintensiti tinggi di bawah tekanan. Ketua Jurulatih Muhammad Nasir Nubli Ibrahim berkata, inisiatif itu diambil bagi meningkatkan kekuatan mental dan fizikal pemain negara. Okey, kita tahu yang bila kita lawan pasukan-pasukan yang physically stronger, physically faster daripada kita, jadi kita perlu ubah cara permainan kita. Kita tak boleh macam selalu tempo tinggi, kita try to manage, try control game. Tapi hoki ni game yang laju di mana kalau press dia can press as a team, high press. Jadi untuk kita ada banyak player punya quality. Beliau berkata demikian selepas pelancaran jersey pasukan hoki wanita dan pasukan hoki dalam Dewan Kebangsaan di Bukit Jalil. Tambahnya, skuad kendaliannya kini sudah berada di fasa akhir persiapan untuk berdepan perlawanan berprestij itu. Selain Malaysia dan tuan rumah India, ACT Wanita turut disertai China, Korea Selatan, Jepun dan Thailand. Sementara itu, Konfederasi Hoki Malaysia KHM berharap 3 pasukan kebangsaan akan lebih bersemangat apabila menerima tajaan pakaian daripada syarikat pakaian Mizuno bernilai RM300,000. Presidennya Dato' Sri Subhan Kamal memaklumkan selain pasukan hoki wanita, turut menerima tajaan adalah pasukan hoki dalam Dewan Lelaki dan Wanita Kebangsaan. Beliau juga memaklumkan jersey rasmi berkenaan bakal meningkatkan lagi motivasi skuad hoki lelaki dalam Dewan Negara pada kejuaraan dunia tahun depan.
Mereka tetap telah melayakkan diri ke Piala Dunia di Croatia buat pertama kali, dan saya cukup yakinlah mereka akan bermain, berjuang mati-matian untuk mengharumkan nama negara. Dan dengan adanya suntikan baju baru yang diberikan oleh Mizuno, saya rasa dia pastinya akan beri satu positif tenaga untuk mereka berikan lebih untuk menjayakan pasukan negara. Pasukan hoki dalam Dewan Lelaki Negara akan memulakan saingan Piala Dunia di Porridge, Croatia pada 3 hingga 9 Februari 2025. Dato' Ong Kim Swee kekal memilih Sabah FC sebagai pilihan utama untuk meneruskan tugasnya sebagai pengendali skuad itu pada musim akan datang. Kedudukannya sebagai ketua jurulatih yang akan tamat kontrak hujung bulan ini akan diputuskan dalam tempoh terdekat. Dato' Kim Swee berkhidmat bersama Sang Badak sejak tahun 2021. Saya telah dimaklumkan oleh pengurus pasukan Rafi Robert di mana pihak pengurusan akan mengadakan mesyuarat, dan bagi saya katakan daripada awal di mana Sabah FC merupakan pilihan utama, ya, dan saya harus hormati. Dan apa juga keputusan, sama ada saya kekal ataupun tidak, saya percaya ini akan memberi banyak spekulasi. Dato' Kim Swee mengambil alih kejurulatihan Sabah FC daripada pengendali dari Indonesia, Kurniawan Dewi Lianto pada 2021. Beliau berjaya melonjak skuad Sang Badak ke kedudukan 3 terbaik carta Liga Super selain membawa pasukan ke saingan Piala AFC pada tahun lalu. Ya, penganjuran MotoGP Malaysia di litar antarabangsa Sepang menarik kunjungan lebih 184,000 penonton. Ketua Pegawai Eksekutif SIC Azhan Shafriman Hanif berkata ia mengatasi angka tahun lalu seramai 182,912 penonton. Hari yang sangat gembira bagi saya, walaupun kita tak hit 200,000 target. I think the number was 184,923, close to 185,000. Tapi yang saya dapat simpulkan, semuanya telah berjalan dengan selamat, dan kita punya pemegang taruh semua gembira dengan the outcome of today. Lebih menarik, edisi kali ini juga menerima kunjungan Perdana Menteri bagi menyaksikan perlumbaan berprestij itu. Selain penjualan tiket rahmah berharga RM49.90 yang menerima sambutan menggalakkan. Walaupun tempat tu tak tutup, walaupun tempat tu panas dan tak ada bumbung, tak ada seat apa semua, tapi masih ada spectator yang datang dan beli K2, dan kita nampak hari ini memang ramai dekat K2 stand. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak KBS juga yang telah banyak menyokong kami. Lebih RM15,000 insentif disalur kepada atlet para yang beraksi cemerlang pada Parasuk Emas Sarawak. 5 atlet memperoleh 3 emas, 3 perak dan 1 gangsa. Atlet yang membawa pulang emas menerima ganjaran RM3,000, manakala RM1,200 bagi pingat perak dan RM800 bagi penerima gangsa. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Dr. Zaliha Mustafa berkata ia merupakan suntikan motivasi kepada atlet untuk terus melakar pencapaian terbaik pada masa depan. Dan saya juga mengharapkan supaya ada di antara atlet-atlet ini, khususnya di Labuan inilah, akan pergi ke peringkat yang lebih tinggi. Saya juga ingin melihat kejayaan kepada sektor sukan, bukan saja di Labuan, malah secara keseluruhannya di wilayah persekutuan ini. Beliau berucap merasmikan Majlis Penghargaan dan Penyampaian Insentif Kemenangan Atlet Parasukma Labuan 2024. Turut hadir Ketua Pengarah Jabatan Wilayah Persekutuan Datuk Nuridah Abdul Rahim. Dr. Zaliha berharap lebih ramai bintang wilayah persekutuan dapat dilahirkan dan mampu bersaing di pentas Paralimpik Los Angeles 2028.
turut menerima insentif para jurulatih yang memberikan komitmen sepanjang tamasya itu berlangsung. Baik, sekian Stadium RTM dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka. Saya Iskandar Haziq, salam sukan untuk semua.